Hai, Assalamualaikum. Dengar tak soalan saya? Dengar cikgu. Okey, minta Amir Rifki baca doa. Mana pergi Amir Rifki ni? Amir baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina wa syu'ala min hazaimi matika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you, Amir. Okey. So hari ni saya nak ulang balik darab silang tu sebab saya rasa ada lagi yang tak faham. Maksudnya cara tu lah kan. Sebab mungkin korang belajar kat sekolah cara lain, iaitu cara faktorkan. So cara faktorkan tu kena try and error. So dia akan ambil masa sikit lah. So kalau kita belajar cara yang mudah tu, dia tak ambil masa. Dengan kalkulator saja terus dapat jawapan. Tak setuju dia. Okay, saya share screen. So saya ambil soalan homework korang. Untuk so hari tu saya suruh buat 4A sampai E kan. A sampai E. So inilah 4A sampai 4E. So ingat, setiap kali, saya ambil gambar sikit lah. Saya tak boleh buka banyak kali. Okey, setiap kali nak jawab soalan faktorkan ni, bila nak guna kaedah darab silang, yang pertama sekali kena tahu A, B, C tu apa. Yang kedua kena tekan calculator, kita tahu tekan calculator. Kalau tak tahu tekan calculator, memang tak boleh buat langsung. Tu je. Okey, so kita akan tengok macam mana nak jawab soalan ni. Okey, so saya ambil soalan yang pertama. Part A. Ada je yang boleh jawab ni. Tapi ada juga yang tak boleh jawab. So, part A. Soalan dia. A kuasa 2 tambah 8A tambah 15. So, ini soalan dia. So, pertama sekali kita figure out siapa A, siapa B, siapa C. So, kita tahu ini A lah. Kuasa dia 2. So, nombor dia A sama dengan 1. B sama dengan 8 dan C sama dengan 15. Dan bila dah dapat A, B, C tu, terus tekan kalkulator. Saya tunjuk lagi sekali kalkulator macam mana. Kalau yang biasa tu tekan mode equation lah. Kalau macam kalkulator lampu ni, tekan mode saja sekali. So, boleh terus jumpa. So, awak akan jumpa macam ni ataupun awak akan jumpa A apa, B apa, C apa. So, saya masukkan A 1, B 8, tekan sama dengan C 15. Lepas tu tekan sama dengan. Okay, pasal awak akan dapat A yang pertama. Sebelum nak dapat A tu, nak dapat A yang pertama tu, kena lukis table ni dulu. A, C, B. Ingat. A dengan C operasi darab, B operasi tambah. So kat sini kita akan dapat X sama dengan -5. Lagi satu, X sama dengan -3. So kita kena pindahkan dia untuk jadikan belah kanan tu kosong. So akan jadi sedaun. Cukup-cukup ni. X tambah 5. X tambah 3. Mana saya dapat tambah ni? -5 pindah belah kiri jadi tambah. -3 pindah belah kiri jadi tambah juga. So sebab tu dah jadi X tambah 5, X tambah 3. Lepas tu boleh terus masukkan saja dekat dalam ni. X tambah 5. X tambah 3. Lepas tu silangkan dia. X darab 3 dapat 3X.
X darab 5 dapat 5X. Lepas tu untuk dapat yang bawah ni, kita akan darab dapat bawah ni, tambahlah ikut di atas tu. So X darab X dapat X kuasa 2. 5 darab 3 dapat 15. 5 tambah 3 dapat 8X. So macam mana nak tahu betul ke salah? Tengok balik yang bawah ni, jawapan bawah ni. Sama tak dengan atas ni? A dia berapa? X kuasa 2, sorry. Terguna X pula. Jangan salah guna huruf Ni dia pakai A kan? So kena ikutlah A. Must follow lah A. Jangan tukar X. Kalau tukar X, automatik salah. Macam tu je buat dia. Kita tahu tekan kalkulator dengan tahu A siapa, B siapa, C siapa. Okay. Okay, so daripada B sampai E. Boleh pilih soalan apa yang tak faham. Siapa lagi yang tak faham? Penting ni sampai SPM mau nak guna. Tengok balik saya kira macam mana. A sampai E. Apa lagi yang tak faham? Boleh bagi tahu. Seminit. Ya. Dia pula. Siapa yang cakap tadi? Tak ada, cikgu. Ya, kenapa? Awak nak tanya apa? Tak ada apa-apa nak tanya. Oh, Fahril. Okey. Cepat hantar daripada A sampai E. Ada soalan tak nak tanya? Sebelum saya mula yang lain. Kita nak masuk bab 1, 3, 3 dah. Cikgu cuba explain soalan 4C. 4C boleh? Okay, so C macam ni. Tekan kalkulator tahu tak? Tahu. Okay. So dia N kuasa 4. Tolak 4N. Tolak 12. Okay, so pertama sekali kita tahu siapa A, siapa B, siapa C. So kat sini kita tahu A dia 1, B dia negatif 4. C dia negatif 12. Jangan ambil 4, jangan ambil 12 je sebab bila ada nombor dan ada tanda depan dia, tanda depan nombor tu yang punya. Bukan nombor depan yang punya. So tanda nombor belakang tu yang punya. Bukan nombor depan tu yang punya. So saya pun masuk dalam kalkulator. So A dia 1, B dia negatif 4, C dia negatif 12. So akan dapat N yang pertama. Kita buat table dulu buat table dulu. A, C, B. Sini darab, sini tambah. So A yang pertama, sorry A pula dah. N dia pakai huruf N N yang pertama dapat negatif 2. N yang kedua dapat 6. So negatif 2 pindah belah sini jadi positif 2. So N tambah 2. So negatif 6 pergi belah kiri jadi negatif 6. N tolak 6. So terus tulis je dekat sini N tambah 2. Tambah 2 tu duduk bawah C N tambah 2. N tolak 6. Untuk dapatkan B, mesti silangkan dia. N darab negatif 6. Negatif 6N. N darab 2. 2N. So untuk dapatkan yang bawah macam ni, darab je lah macam biasa. Guna operasi darab lah. So N darab N. N kuasa 2. 2 darab negatif 6. Negatif 12. 2 tambah negatif 6 dapat negatif 4. So tengok atas ni sama tak? Dia punya A 1. Betul. N kuasa 2 saja. B negatif 4. Oh betul negatif 4N. C 12. Betul tak? Okey betul. Negatif 12. Okey.
Faham tak ke laju sangat? Sebelum. Faham cikgu? Okay. So lepas ni dalam exam tolong jawab benda ni. Saya tahu sebelum ni mesti akan ada yang tak tahu nak buat langsung. Memang lemah lah. Sebab apa? Kalau kat sekolah biasanya dia ajar fakturkan lah. Bila fakturkan tu leceh sikit sebab banyak sangat pilihan. So awak tak tahu nak guna yang mana, nak susun macam mana, so confused. So guna kalkulator dapat juga markah. Sebenarnya markah dia ada di sini satu. Awak buat darab silang ni betul satu. So jawapan yang betul ni satu. Ini dia punya fakturkan. So sebenarnya jawapan dia sampai sini saja. So sini satu. So cukuplah 3 markah. Ini standard lah. Yang bawah ni dia tak tengok pun. Yang bawah ni sebab kita main tipu kan. So kita kena daripada atas turun bawah sekali baru naik. Macam tu. Okay, boleh So lagi ada lagi tak ada soalan tak? A sampai E. Sebelum saya nak masuk bab 3. Tak ada okey semua okey Okey. Okey, so hari ni kita nak masuk bab 1 tingkatan 3 iaitu indeks. So apa itu indeks? Indeks ni nombor yang kecil duduk dekat atas tu. Contoh kita ada nombor dia. Contoh kita ada nombor dia 6 kuasa 8. So 8 ni nama dia indeks. So kena tahulah mana satu indeks dan mana satu asas. So nombor yang besar tu kita panggil asas. Nombor yang kecil kat atas tu kita akan panggil dia sebagai indeks. So indeks ni dia ada beberapa peraturan lah ataupun hukum indeks lah. Tu kejap lagi kita belajar. Sekarang ni kita perlu tahu macam mana nak tukarkan daripada indeks pergi kepada nombor bulat lah. Ataupun nombor bulat nak tukar kepada indeks. Salah satulah, mana-mana pun boleh. Soalan boleh tanya dua-dua lah, indeks kepada nombor bulat atau nombor bulat kepada indeks. Boleh jadi dua-dua soalan tu. Okey, so yang pertama sekali, untuk tata tanda indeks, maksud tata tanda tu maksudnya cara penulisan indeks. So pertama sekali nak tulis indeks, dia ada dua benda penting. Yang pertama, asas. Yang pertama, asas. Dan yang kedua, indeks. Okey, untuk asas, dia tak kisah dalam bentuk nombor ataupun huruf. Tapi untuk indeks, mesti dalam bentuk nombor ataupun kata wajib dalam nombor. Tak boleh indeks jadi A, jadi B, jadi C. Tapi asas yang nombor besar ni, huruf besar tu boleh jadi nombor A, B, C, D sampai Z ataupun boleh jadi nombor juga. So yang itu tak kisah. Tapi indeks wajib dalam nombor sahaja. So ini contoh saya bagi tadi. So 8 ni kita panggil dia sebagai indeks. Dan 6 ni pula kita akan panggil sebagai asas. Skrin saya lag Tak ada. Okay. Tak ada. Okey je. So 6 tu asas, 8 tu indeks. So kena tahu nombor besar tu asas, nombor kecil tu indeks. So apa benda indeks ni? Indeks ni sebenarnya dia nak bagi tahu kita berapa kali darab. So contoh 6 kuasa 8 ni tadi kan. Dia sebenarnya sama dengan 6 darab 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 6. So ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 kali, bukan 8 kali, 8 nombor 6 darab sesama sendiri. Okey, so kalau tak percaya, cuba tekan kalkulator. 6 darab 6 darab 6, 8 kali. Dapat berapa? Enam darab 6 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 dapat berapa?
Cepat dapat berapa? RM1,679,616. Ya. 1,679,616. Macam mana awak boleh dapat 46, Marsha? Awak tekan macam mana tu? Cuba cerita sikit, Marsha. Saya bukan suruh 6 darab 8. Saya cakap ada 6. Nombor 6 ni ada 8 kali. Itulah maksudnya 6 kuasa 8. So nampak nombornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 kali nombor 6 yang didarab berulang-ulang sampai cukup 8 nombor. Marsha macam mana kira boleh dapat 46 tu, Marsha? Cuba bagi tahu sikit. Marsha? Awak tekan apa tadi? Yang salah kira tu. Okey. So, bila awak nak kira 6 kuasa 8 ni, awak sebenarnya tak adalah tekan 6 darab 6 tu sampai cukup 8 kali. So, kita boleh tekan kalkulator saja sebenarnya. Okey. So, macam mana nak tekan kalkulator? Awak tekan nombor 6. Lepas tu, tekan butang ni. Macam ikan Josh. Saya panggil je ikan Josh. Macam ikan shark tu, ikan Josh. Ikan Josh yang nama dia. So macam shark ni. Lepas tu, tekan nombor 8. So dia akan jadi 6, 8. Macam gini. Nampak tak skrin saya tulis 6 kuasa 8 tu? Nampak. So 6 kuasa 8. Cuba tekan dapat apa? Dapat Jawapan jawapan tadi. sama. Ya, dapat jawapan yang sama. So lepas ni, kalau dia minta apa-apa nombor indeks, tukar kepada nombor bulat, hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Tak perlulah sibuk nak darab sampai dah dapat berapa jawapan dia. So terus tekan kalkulator, boleh terus selesaikanlah masalah tu. Okey, boleh? Ada soalan tak sampai sini? Ada. Ada, okey. So ingat, indeks tu maksud dia berapa kali kita darab. Nombor tu berapa kali nombor dia. Okey. So contoh kat sini saya bagi 2 kuasa 3 dengan negatif 4 kuasa 4. Okey, cuba you all kira. 2 kuasa 3 berapa? Negatif 4 kuasa 4 ni berapa? So saya kira yang manual dulu. Korang jangan kejap lagi tulis nota, kena tulis macam ni. Berapa 2 kuasa 3? 8. Ya, 8. Negatif 4 kuasa 4. 256. 2, 5, 6. 6. Ya, betul. Positif ke negatif? Negatif. Positif. Positif ke negatif ni? Positif. Ya, positif. Tolong masukkan nombor negatif 4 tu dalam kalkulator ada kurungan. So, negatif 4 kuasa 3, kuasa 4 dapat 2, 5, 6.
Bukan negatif tapi positif 256. Macam mana saya tahu? Tekan kalkulator. Perlukan hafal, perlu ke fikir, tak payah pun. Masukkan je sana dalam kalkulator. Yang penting awak tahu nak tekan yang mana satu. Itu saja yang penting. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada. Tak ada cikgu. So ini senang kan maksudnya? Sekejap Okay. So ini senang sebab daripada nombor indeks kita nak tukar nombor bulat. So sekarang ni macam mana nak tukar daripada nombor bulat nak jadi nombor indeks. So pertama sekali kena tengok dia minta asas berapa. Biasanya soalan akan bagi tahulah dia nak asas berapa. Tengok asas. Yang diminta. Cikgu, skrin cikgu gelap lah. Gelap bang? Tu ada tak ada dia seorang je tu. Saya okey je. Oh. Cuba awak keluar awak masuk balik. Saya okey tu cikgu. Yang tak okey tadi tu. Sekarang nampak tak skrin putih saya? Nampak kan nota saya kan? Nampak. Nampak. Okey, so macam mana nak tukar nombor bulat jadi nombor indeks? Yang penting sekali awak tengok dia nak asas berapa. Biasanya dia akan bagi tahulah asas berapa. Seandainya tak bagi tahu, awak kena bijak meneka. Try and error lah sebenarnya, bukan meneka sangat pun. Okey. Bila dia minta asas 3, maksudnya awak kena bahagi dengan 3. So, ni 81 bahagi dengan 3. So, 81 bahagi 3 dapat 27. Lepas tu 27 bahagi 3 dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. So, kena cari sampai dapat 1. So, macam mana nak tulis dia punya indeks? So, indeks dia macam mana awak nak tulis? Awak tengok kat sini, asas dia 3 kan? Semua 3. Tengok ada berapa kali 3 tu. So, 3 ada 4 nombor kan? So, jawapan dia sebenarnya 3 kuasa 4. Nama dia kuasa tau. 3 kuasa 4. So 3 kuasa 4 kalau masuk kalkulator memang betul dapat 81. Macam gitu. Okay. So saya tunjuk lagi. Macam mana pula kalau dia minta asas. Okay. Macam mana pula kalau dia minta asas 4/5. Ikut sajalah 4/5. So 64. 4/125 bahagi 4/5. Ini sama macam faktor sepunya terbesar yang kita buat dulu. Waktu form 1, form 2 macam tu. Awak dah pernah belajar dalam benda ni. So 4/5. So 64/125 bahagi 4/5. So awak akan dapat 16/25. So 16/25 bahagi dengan 4/5 lagi. Mesti bahagi dengan asas yang diminta. Asas yang diminta Okay, lepas tu 16/25 bahagi 4/5. So dapat 4/5. So 4/5 bahagi 4/5 dapatlah jawapan last sekali ialah 1. So kat sini kita tahu 4/5 ada 1, 2, 3. So jawapan dia akan jadi 4/5 kuasa 3. Macam tu. So kalau tak percaya boleh tekan kalkulator 4/5 kuasa 3
Memang betul dapat 64/125. Ada soalan tak? Kuasa 3 je cikgu. Tak ada. Ya, 3 kali nombor dia. 1, 2, 3. Lagi ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, sebab tak ada, saya nak bagi you all try B dengan C. Cuba buat B dengan C tu. Hantar jawapan, saya nak tengok. Sekejap lagi saya bagi salin nota. Cuba buat B dengan C dulu. Saya kira kalau tak cukup. Cepat-cepat, senang je ni. Tak faham baru kita tahu. Okay, Zulaika Kaisara dah hantar. Mesti isi satu bawah sekali Zulaika. Satu awak saya tak nampak pun. Betul dah tu tapi satu tak nampak. Okay, baru seorang hantar daripada berapa kita? Cepat sikit lah, soalan ni senang je. Cikgu nak tanya Apa cikgu. dia? Nak tanya ni ya. Yang B tu 625 Ya, 625. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, baru 10 orang daripada 26. Tulis nama sekali tau, lepas hantar tulis nama. Mana jawapan awak? Emily, saya tak nampak jawapan pun. Saya nampak jalan kira je. Okey, 3 termasuk Noha. Okey, Noha. Negatif. Kalau tak isi kurungan nanti dapat jawapan positif. Kira sampai berapa? Kira sampai dia jadi 1. Nampak ni 81 ni. Saya bahagi dapat jawapan. Saya bahagi dapat jawapan. Saya bahagi dapat jawapan. Sampai dapat 1 kita dah stop lah. Cuba buat. Tulis nama. Emily hantar balik. Aidil Ashman. Negatif 5 tu tolong bubuh dalam kurungan yang Aidil.
Alia Patricia. Cuba tengok betul-betul tu asas berapa dia minta. Asas 5 ke asas negatif 5? Kenapa awak buat 5? Cikgu tanya betul, cikgu. Emily. Ya. Bila dah siap, jawapan dia asas jawapan dia tu. Ya, dalam bentuk asas tu nombor yang besar, indeks tu nombor yang kecil. Oh, okey. So ini tadi 3 kuasa 4. Sebab apa ada 4 kali 3? Terima kasih cikgu. Sama. Faril, mana jawapan awak? Tu jangan kira, jawapan saya tak nampak. Kat 1 tak perlu bahagi 5 Faril. 1 tu biar je kosong macam yang belah kanan awak buat tu. Tapi jawapan tak ada, saya tak nampak. Okay, Luqman. Ui. Luqman, bukan macam ni Luqman. Kenapa awak pergi tulis balik dia punya soalan? Kira berapa kali tu? Negatif 5 kat tepi tu. Ada berapa? 4 kali. So negatif 5 kuasa 4. Faham tak? Jangan pergi bantai tulis jawapan. Ya, baru betul macam ni. Amalia. Negatif 5 tu dalam kurungan Amalia. Tolong semua orang. Negatif 5 dalam kurungan. Kalau tak kurung nanti dapat lain jawapan dia. Okay, Marsha. Sama juga negatif 5 je kena isi dalam kurungan. Kalian betul tak? Faris. Okey, bagus Faris. Faris cuma satu je. Dekat 32 asas 2 tu, salah. Cuba tengok balik. Kenapa awak pergi buat 1 tu bahagi 2? Boleh ke bahagi 1 tu? Okey, Roselyn. Negatif 5 tu isi dalam kurungan Roselyn ya. Dan lain so far so good lah. Okay, Alia Maisara. Okay. Ya, barulah betul. Man. Arif Daniel. Negatif 5 tolong isi dalam kurungan Alif. Okay, Alia Batrisha. Alright. Fakhrul. Fakhrul, kenapa awak tak bahagi sampai 1 tu? Saya tak nampak pun 1 awak. Awak dah buat 2 tu. Lepas tu, dekat 2 yang terakhir tu, 2 bahagi 2, dapatlah bawah tu 1. Lepas tu kira, 2 tu ada berapa kali? Jadilah 2 kuasa berapa? Betul dah 2 kuasa 5. Tapi saya tak nampak 1 dekat bawah sekali. Iman. Negatif tu isi dalam kurungan Iman. A mana Iman? A berada. C. Barulah betul. Macam itulah Faril, betul. Berapa orang jangan hantar ni? Kira sikit. Auni betul juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15. Cepat. Kita ni ramai, 25 ni. 10 orang lagi yang tak hantar. Oh, ada hantar dekat sini. Ahmad hantar kat sini. Asas 2, apa jawapannya?
Alamak, loading dah pula chat ni. Saya tunggu Iman ni. Iman Fakrul ni. Bayar sikit. Alamak. Ya, betul. Ahmad, betul Ahmad. Tapi Ahmad, saya rasa awak ada salah kira ni. Dekat yang -5 tu. Yang B tu. Cuba kira balik semula. Bukan 125, 625. Atau jawapan awak lain daripada orang. Ya, Amir Rifki. Okey, bagus Amir Rifki. Okey, so untuk yang dah siap, boleh salin nota lah. Salin sekejap nota. Saya bagi masa. 5 minit. Sekejap Okay. 5 minit tak hilang lagi seduhnya. Okay, Umar Danish. Umar Danish, awak tengok berapa 5 awak ada dekat belah kiri tu. Ada berapa kali 5 tu? 2 tu ada berapa kali 2 tu? Kenapa pergi tulis lebih pula? Cuba kira betul-betul tu. Faham tak? Saya cakap apa ni? Cikgu besarkan skrin, saya tak nampak. Ya, awak boleh zoom skrin awak. Saya tak besarkan sebab nanti ada orang lain dekat tempat lain kan. Ada orang lain dekat tempat lain. Awak boleh zoom skrin awak tu. Pakai handphone pun boleh zoom. Saya pakai handphone je ni. Boleh tak? Zoom sendiri. Cikgu dia tak zoom sendiri. Boleh tak Dina zoom? Tak boleh, saya tolonglah zoom. Boleh kan? Sampai 9:11 Salah Iman, salah Iman. Dekat 1 tu tak payah bagi 2. Kalau kita isi 2 tepi tu, kalau isi 2 kat tepi ni, macam ni kan. Tentukan 2,
2, lepas tu dah sekali ni 1. Nombor bawah sekali 1 kan. Tak payah isi 2. Tak payah isi 2. Dekat bawah sekali tengok saya tulis tu. 1. Ada 2 tak? Tak ada. Tak ada 2. Dekat 1 bawah sekali tak ada 2. Tak ada 3. Faham tak? Okay, seminit lagi. Okay, bagus. Bagus Fakrul. Tu boleh buat tu. Alhamdulillah. Ada berada Umar. Okay. Hello, dengar tak suara saya? Boleh tak? Tak guna buku aktiviti lagi. Buku aktiviti nak buat homework. Kita akan guna yang saya share dalam grup tu. Sekejap. Tadi saya nak cakap apa? Boleh. Kita ada kan nama Adam kan? Adam hantar belum? Umar cepat hantar Umar. Ya saya. Adam hantar ke belum? Dah nak siap ni. Cepat. Umar hantar Umar. Ya, betul pun. Kan tu buat dia. Okey. So, untuk yang dah siap, kita akan buat latihan dalam kertas yang saya bagi tu. Tapi saya tak suruh print pun. Untuk kertas ni. Okey. So sebenarnya untuk bab indeks ni dia ada 2 benda je. Yang pertama tata tanda indeks yang tadi saya ajar. Macam mana nak buat daripada nombor bulat jadi indeks jadi nombor bulat. Dalam indeks tu ada apa? Ada asas, ada indeks. So kena tahu itulah apa benda kan. Okay. Lepas tu yang kedua kita akan belajar hukum indeks. Tapi untuk hukum indeks ni saya tak masuk lagi sekarang. Mungkin kejap lagi saya akan masukkan lah. So dia ada 2 topik je. 2 subtopik je. Yang pertama tata tanda indeks dan yang kedua hukum indeks. So kita settlekan dulu tata tanda indeks ni bagi faham betul-betul baru awak boleh pergi dekat hukum indeks. Kalau awak tak faham tata tanda indeks, awak nak buat hukum indeks dia lagi banyak dan lagi complicated sikit lah kena hafal. Okay. So sekarang buat soalan 1 sampai nombor 6. Ni latihan dalam kelas, buat terus. 1 sampai 6. Tulis dalam buku saja. Tak perlu kotak-kotak apa semua tu. Tulis je jawapan. Okay, nombor 1. A, asas dia apa, indeks dia apa. B, asas dia apa, bentuk indeks apa, asas apa, indeks apa. Macam tu je. Faham tak? Tulis simple-simple je. Tapi jawapan mesti betul lah. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak?
Boleh kan? Okay, boleh mula sekarang. 1 sampai 6. Boleh, Kalau cikgu. ada nak tanya, boleh tanya Dekat buku aktiviti ke cikgu? Tak, ni dalam ni saya hantar dalam grup. Oh, okay. Kita buku fokus. Kalau siapa yang tak nak buka pun boleh je tengok kat skrin saya ni. Sampai 6 je. Terima kasih hantar. Dah siap hantar ya, cikgu? Lag tadi. Ya, Ustaz. Okey. Wah, Ameriki sempat print. Okay, saya tanda yang Ameriki ya. Saya akan tanda yang salah je lah biasanya. Sekejap. Lambat suntik. Okay, so bagus Rifki betul semua So saya tak tanda, saya buat
Very good je. Okay, baru A. Lagi-lagi sampai nombor 6. Okay, sampai. Ada masalah cakap, cikgu, apa maksud nombor dalam indeks tu? Soalan nombor 2. Allah, astagfirullah. Okay, so soalan nombor 2, dia kata nombor dalam indeks kan? So contoh sini. Asas 5, indeks 7. Apa maksud asas 5? 5 tu nombor yang besar. Asas tu maksudnya nombor besar. Indeks tu nombor yang kecil. Macam ni lah. Tu jadilah 5 kuasa 7. Macam tu. Faham tak? Kena tahu asas tu apa, indeks tu apa. C ni 1.2 lah kakak. Nuha. Bukan 12. Cara tengok lah tu. Tak. Bukan buat macam tadi. Sambung. Buat sampai nombor 6 Yang kalau tadi tu saya suruh tukar daripada nombor bulat jadi indeks ataupun nombor indeks jadi nombor bulat. Yang ni lagi senang sebenarnya. Apa Noha sambung je. 2 sampai 6. Buat sampai nombor apa cikgu? 6. Rifki dah siapkan, boleh buat dalam buku fokus pula. Dah sejam dah situ saya tak berhabis. Satu sampai 6, bukan 2 sampai 6. Cikgu, Ya? soalan 1 sampai soalan 6 kan? Ya. Okey. Semua 1.1, satu tanda indeks. Satu, artinya
Kenapa 8 pula ujung tu dengan 81? Daniel, indeks tu bukannya maksudnya jawapan dia berapa. Indeks tu dia nak tahu indeks tu apa. Indeks tu nombor kecil. Asas tu nombor besar. Faham tak? Kita tengok betul-betul. Contoh macam ni kan 5, 7. 5 ni asas. 7 ni indeks. Bukannya dia suruh kira. Cikgu, buku fokus ni nak buat ke praktis sumatif ke? Aha. Soalan bahagian apa? Sekejap. Saya ada bilik. Okay, yang dah siap. Boleh buat buku fokus. Muka surat 3. Tu je. 1.13. Yang tak siap hantar dulu. Rifki je yang dah siap. Okay, Paris. Allah, estetiknya ambil gambar. Cikgu, muka surat 31, muka surat 3, praktis formatif 1.1 kan? Ya, betul. Okey. Okay, betul Faris. Sambung 2 sampai 6. Saya tunggu tau korang siapkan sebab nak tahu betul-betul faham ke tak. Kalau saya dah laju kan tak faham tak guna juga. Tak faham terus tanya. Cikgu, mana nak dapat buku fokus tu? Jawapannya beli. Pergi kat kedai buku. Banyak kedai buku ada. Macam nak tukar nombor bulat tu kepada indeks yang kita buat bahagi-bahagi tadi tu. Yang bahagi-bahagi itulah cara nak tukar. Yang ni tadi. Ni nampak. Ni nombor bulat kan. So ditukar kepada bentuk indeks. Nombor berikut kepada bentuk indeks. So maksudnya nombor bulat kepada bentuk indeks. So kena bahagi dengan asas dia. Muka surat 3. Muka surat 3. Bukannya muka surat. Awak buat muka surat berapa tu, Rifki? Surat 9. Saya suruh muka surat 3 je. Saya rasa saya dah pernah hantar gambar buku fokus ni dalam grup ke tak pernah. Saya tengok balik. Setahu saya pernah. Oh, tak pernah. Sekejap saya hantar gambarnya. Sana buku. Ada orang leh. Walau ni. Saya hantar gambar buku fokus. Saya guna buku fokus je sampai level 5. Sebab dia ala buku teks. Itu perbezaan dia warna pada tulisan gitu. Itu kata aku. Lepas tu try and error ke? Mana ada try and error? Bahagi betul-betul lah. Dia sebut asas apa? Oh, untuk yang nombor 2 tu kau tanya. Kita cakap kan asas berapa kan?
Nombor apa? Nombor 4 tu dia tak cakap asas berapa kan? Awak tanya nombor 4 betul tak? Alif dan Sarah. Nombor 4 tu, tu kena try and error. Awak try buat 3 kuasa 4, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Tengok dapat berapa. Saya dah ajarkan tadi tekan kuasa macam mana kan? Cikgu, soalan 1 hingga berapa? 6. Mana ni? Fokus ke? Ah, 1 sampai 6 lah. Saya tengok tanda kawan awak punya ni. Ada satu salah tu Edina. Nur Amalia. Okey. Mhm. Okey. Mhm. Okey. 4, 5, 6. Okey, betul. Nur Amalia betul semua. Boleh buat buku fokus, muka surat 3. Nombor 1 sampai 6. Amalia. Dah boleh geng dengan Rifki lah. Aidil Ashmal. Okey. Cikgu, nombor 3 dia suruh buat apa? Nombor 3 mana? Buku fokus ke? Ni yang sana yang buku tulis. Oh, yang saya tunjuk ni. Nombor 3 itu awak kena cari. Contoh A tu kan, 2 kuasa 3 ke 2 kuasa 4 sama dengan 8. Oh, okey. Satu salah Aidil. Tengok balik yang tu. Line slow cikgu. Okey. Emily, negatif tu, bila ada negatif je, macam contoh C tu, negatif 1.3 tu, tolong isi dalam kurungan. Kalau tak isi dalam kurungan salah. Tak percaya awak masuk kalkulator. Negatif 1.3 dengan kurungan negatif 1.3. Dia dapat jawapan yang lain. Tiga A. Okey. Okey. Tinggal satu lagi kita hantar, Emily. 5B. 5B dengan 6. Dah lah kan? 5. Sorry. 6 je tinggal. Cik Alia Maisarah. Okey.
Okay, mati pula dah. Ui. Jawapan awak ni nombor 4 ni saya tak faham. Saya tak faham jawapan awak nombor 4 tu, Alia Masarah. Okay, Rifki. Tu. Okay. Kosong tu buat Rifki. Nombor 4 saya tak faham, cikgu. Okay, nombor 4 tu dia suruh tukar nombor bulat jadi nombor indeks. Tapi isu dia sekarang dia tak bagi tahu asas berapa. So awak kena try and error. So macam nak try and error? Awak try buat. Okay, saya ajar cara senang try and error. Sebenarnya bila kita nak try and error, pertama sekali kita ambil nombor tu 246. So buat punca kuasa 246. Itu dulu yang pertama. So macam mana punca kuasa? Punca kuasa tekan this one. Ini punca kuasa. Yang tanda dia begini. Itu punca kuasa. So tolong tekan punca kuasa. Tapi kalau nak tulis punca kuasa yang banyak-banyak, so tekan shift. Saya sebut bantu itu saya. Shift. Apa tu yang ni? Tekan shift. Shift tu ada kat atas ni. Shift. Pada yang lain. Tekan shift. Lepas tu dia akan keluar macam gini. So tekan 8 shift 256. Contoh kalau awak nak cari, katalah awak nak try teka, betul ke kuasa 8? Macam tu. Sebab kuasa lawan dia punca kuasa. Dia memang kena try and error sikit lah buat dia. Okay, nombor 6. Okay, bagus Emily. Saya kena cek 8 korang sebenarnya. Pusing kepala tengok ni. Oh, malu lah. Buta saya. Hari esok saya buta. Kecil gila jawapan dia. A, B, C, D. D kenapa dapat 2.401 tu? Dia tak suruh cari asas. Asas tu apa? Asas tu nombor besar lah bang. Bukannya nombor kecil. Bukannya jawapan. Yang atas semua betul. Yang bawah tu kenapa salah? Tiba-tiba pula salah. Tanya asas ni pergi jawab 2.401. Cikgu. Tolong share screen yang tadi tu, yang kerja ni. Kita. Dah. Cikgu. Soalan tak minta asas dengan ni, tulis sibuk, tulis juga asas.
Cikgu, yang nombor 4 tu macam mana, boleh explain sekali lagi ya? Boleh? Sekejap Dia kena saya tunjukkan kereta juga sebenarnya lagi faham. Bagi saya habiskan sikit lagi faham ni. Okay. So, okay. So, bila dia minta tukarkan nombor bulat kepada asas, satu-satu asas dan dia tak bagi, so apa yang awak kena buat ialah tekan punca kuasa. Sebab ingat, apa-apa yang kuasa, contoh kan, 2 kuasa 2. So ini kuasa 2 kan, so kalau kita pindahkan jadi punca kuasa. So kita try macam ni. So contoh soalan nombor 4 tu 2, 5, 6 kan. So saya pun masuk shift punca kuasa. Shift punca kuasa. Saya masukkan punca kuasa 3. Lepas tu 2, 5, 6. Tengok dapat tak nombor bulat. So ini tak dapat kan. So maksudnya bukan punca kuasa 3. So padam 3 tukar 4 pula. So kalau 4 dapat 4. Nampak dapat nombor bulat kan. So sebenarnya ini 4 kuasa 4. Macam tu buat dia. So kalau yang ni tak ada masalah. Pindah pergi sini je kan. So 6, 2, 5. So kita pun try. Padam 2, 5, 6 pergi 6, 2, 5. Okay dapat tak? Okay dapat. 5 kuasa berapa? 5 kuasa 4 sebab kita pakai punca kuasa 4. Katalah tak pakai punca kuasa 4, pakai punca kuasa 2. Dapat juga jawapan 2. So 25 kuasa 2 atau jawapan dia 5 kuasa 4. Boleh je dua-dua, tak ada masalah. Sebab dia tak ada sebut pun dia nak indeks berapa. Faham tak? Yang penting kena tekan punca kuasa. Kena tahu macam mana nak tekan punca kuasa. Shift, lepas tu tekan atas yang macam jerung tu tadi. Cuba try dulu. Kalau tak dapat baru bagi tahu. Fokus buat muka surat berapa cikgu? Fokus muka surat 3, 1 sampai 6. Belum, sabar. Cikgu, yang saya kata punca kuasa 3 dengan 256 ni saya dapat jawapan 6. Panjang jawapan dia. Tak boleh. Dia nak nombor bulat satu nombor je. 2 Okay. Nombor 4. 2 ke 5 ke. 5 kuasa berapa? Ikut bergantung pada awak punya punca kuasa tu berapa. Terus. So. Saya dapat 32. Punca kuasa dengan 2. So tulislah 32 kuasa 2. Boleh je. Asalkan dapat jawapan. Sebab dia tak sebut dia nak asas berapa. Okey cikgu. Baik. Sabar je, Tektor ni saya nak cek jawapan ni. Tak ada jawapan pun.
Okay, bersambung lepas set nombor 4 sama nombor 5 nombor 6. Okay, Arifin ya, tolong yang untuk nombor 2C kan dapat negatif 1.3 kuasa 6. So tolong isi 1.3 tu dalam kurungan. Negatif 1.3 tu dalam kurungan. Sebab 1.3 kuasa 6 dengan negatif 1.3 kuasa 6 ataupun negatif tak ada kurungan, dia jawapan yang berbeza-beza. So tolong tulis kurungan tu. Tak ada kurungan salah Salah masukkan kereta. Cikgu ada cara senang. Tu maksudnya awak salah guna tu. Salah saya komen terus kat sini Bagus betul semua. Yang mana betul semua saya terus buat macam ni je tau. Buat thumbs up je terus. Cikgu, soalan nombor 4, huruf B dan D, jalan kira dia sama ke macam A? Ke macam mana? Tak. Untuk B dengan D, masukkan je dalam kalkulator. 3 kuasa 5 dapat berapa jawapan dia? Masuk dalam kalkulator. Okey. Tak payah nak buat 3 dah. 3 tak payah. Okay, betul semua Nuzul kan bagus. Lepas dah siap buat buku fokus muka surat 3. 1 sampai 6. Alia, apa maksud awak nombor 6 ABC ni? Saya tak faham. Negatif 1.3 ni mesti dalam kurungan saya cakap. Yang salah semua saya pangkah. Betulkan dulu Alia. Nuha. Okey. Kita dah share balik kat screen. Okay, bagus Nuha. Saya boleh je bagi jawapan kat korang tapi saya suka lagi suka check seseorang. Nak tengok cara menulis tu. Mana. Kadang saya tunjuk. Oh, tengok tunjuk semua faham. Oh, faham. Oh, macam ni. Tapi dia suruh buat, tak tahu. Betul. Buat ni. Salah. Siapa ni namanya?
Luqman salah, bukan macam tu Luqman. Contoh kan awak buat 2, 4, 3 tu, 3 dap 3 dap 3 dap 3 dap 3 kan. So aku tulis dah 3 kuasa 5. Macam tu contoh dia. Bukannya buat 3 dap 3 dap 3 tu. Tulis 3 kuasa berapa? Nombor 4. Letter Umar Danish. Danish 2C negatif 1.3 kuasa 6 tu tolong isi 1.3 negatif 1.3 dalam kurungan. Tak isi dalam kurungan salah. Bagus Danish. Umar Danish. Saya guna nombor 1. Soalan nombor 6 yang ni macam mana? Masuk dalam kalkulator, 3 kuasa 6 dapat tak 729? Kau dapat tanda tik, kau tak dapat tanda pangkah. Yang bawah tu 6 kuasa 4 dapat tak 4,096? Kau dapat tanda tik, kalau tak dapat tanda pangkah tu je. Faham tak? Kita guna kalkulator je. Okay, Fakrul. Cepat sikit Fakrul. Kau hantar satu je. Okay, Afif. Bisa. Oh. Afif mana jawapan awak Afif? Kita tak nampak mana jawapan awak. Okay, bagus Iman. Sambung. Rin. Okay. Kalau ada satu tinggal tu nombor 4 tu tinggal. Kita Fakrul boleh buat buku formatif, praktis formatif konstruk 3 nombor 1 sampai 6 . 5 tu salah sebab tak cukup. Alia tak cukup. Jawapan akhir tak ada. Jalan kira tak cukup. So saya bagi sampai pukul 10 sebelum saya sambung.
Cikgu betul. Ya betul, tapi kerana definisi golongan betul. Okey Ahmad, okey. Okey. Oh, okey. Dah tutup pula benda ni. Okey, bagus Ahmad. Boleh buat fokus ya. Surat 3. Saya nak check lagi jawapan awak ni. Saya terlepas jawapan awal dulu. Bagus 10 ha. Okay, 2 minit lagi. Cikgu, muka surat berapa buku Ya. fokus? Muka surat 3. Okey, sorry cikgu, saya baru balik dari tadi kita tandas sekejap. Okey, tak apa. Tolong siapkan fokus saya sampai habis 1-6. Cikgu, latihan dalam komputer ni on the way. Okey. Sekejap saya hantar. Alright. Okay, saya tengah check Arif dia punya. Salah. Kenapa satu ni dia tulis macam gini? Tak faham pula saya. Ni soalan buku fokus ke? Arif? Patutlah lain jawapan dia. Okey. Okey, C dengan D dalam buku fokus tu, awak kena try and error juga. Buatlah punca kuasa berapa untuk nombor tu. Buatlah. Punca kuasa 2, 1,296 per 10,000. Memang kena try and error. Dia tak ada cara lain. Sebab dia tak bagi tahu asas berapa.
3. Ya, betul-betul. Tukar jadi 2, 4, 3 terus tak payah 3 dan 3 dan 3 dan 3 tak payah. Masukkan kereta terus. Next. Cikgu, nama saya dah tulis dah. Ada kan? Saya tak nampak. Oh, ada. Aha. Tengok yang salah tu C saja kan? Ya, yang salah je saya tanda. Sabar, saya tak set tanda. Alhamdulillah. Kenapa 3/5 kat ni? Dia pun sama juga tadi. Adam. Puasa tu bukan darab tau, Adam. 10 puasa 6 bukannya 10 darab 6. Tu salah ni. Okey. So saya nak tunjuk soalan yang fokus. Yang ni sebenarnya soalan dia senang lah. Kita tunjuk soalan fokus macam mana nak buat. Okey. So saya suruh jawab muka surat 3, soalan nombor 1 sampai 6 lah. Okey. So saya rasa nombor 1 tak ada masalah. Boleh terus tulis je 5 kuasa berapa. Negatif 3 kuasa berapa. Ingat negatif 3 mesti isi dalam kurungan. Wajib isi dalam kurungan. Tak ada kurungan di lain tau jawapan dia. Tak cakap tengah kereta. Negatif 3 dengan dalam kurungan negatif 3 kuasa berapa. Dia benda yang berbeza lah. So C tak ada masalah, D pun tak ada masalah. Okey, untuk nombor 2, saya rasa A dengan B tak ada masalah juga. Masukkan saja dalam kereta. So yang menjadi masalah awak sekarang ni, untuk buat untuk buat C dan D. C dan D. Okey, so macam mana nak buat C dengan D? Sama je cara, Allah Akbar dan Tuhan. Okay, sama je cara macam tadi. Yang saya buat, punca kuasa apa-apa. Contoh saya buat kat sini punca kuasa 3 kan. So saya masukkan 1296 per 10,000. So dapat jawapan macam ni kan. So kita tak nak ni. So kita pun tukar kepada punca kuasa lain. Yang akan dapat nombor yang cantik. Punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4 dapat 3/5. Cuba lagi. Punca kuasa 5. Okey, dapat punca kuasa 6. 7. 8. 9. 2. 3. Okey. So kita panggil punca kuasa 4 dah tadi. Punca kuasa 4, 3/5. So boleh tulislah kat sini. 3/5 kuasa. So sekarang kita pakai punca kuasa 4 kan. So 3/5 kuasa 4. 3/5 kuasa 4. So kita try pula 0.0625. So saya padam yang ni dulu. So saya sambung je. 0.0625 kan. 0.
0.0625. So dapat 1/2. So kita try lagi nombor yang lain. Tengok dapat tak kuasa berapa? Kuasa 2 ke? Okay, tak dapat. Nombor dia tak cantik. Tak saya buat kuasa 2 kan? Nombor dia tak cantik. Kuasa 2 tadi dapat nombor cantik 1/4. Okay, kuasa 3. Nombor dia tak cantik. Kita tak nak lah. So pakai je kuasa 2. So 1/4. Pakai 1/4 jangan pakai point. 1/4 kuasa 2. Sebab 2 kat situ. 1/4 kuasa 2. So itulah cara dia. Memang kena try and error. Tak ada cara lain dah. Itu je cara yang ada. Paling mudah lah tu. Kalau Casio calculator punya macam mana nak tukar punca kuasa. Okay, kalau calculator Casio yang warna kelabu ni, tekan 8, contoh nak buat punca kuasa 8 kan. Kita tak nak buat punca kuasa. Punca kuasa 8 tu banyak sangat. So contoh saya buat macam ni kan. Punca kuasa, katalah saya tukar 3. Okay. Tak nak 3, 4. Okay, tekan punca kuasa 4 kan. So macam nak tekan punca kuasa 4, buat tekan, tengok dekat skrin saya. Okay, tekan shift. Lepas tu masukkan nombor dia 0.0625. Saya rasa kalau tekan shift, tekan shift, tekan ni. Tadi ini kan kuasa kan. Tapi kalau tekan shift, tekan butang ni, dia akan jadi punca kuasa X. So isikanlah nombor berapa depan ni. Katalah saya nak isi nombor, sekarang nombor 4 kan. So 4, shift, tanda jerung ni, masukkan 0.0625. Cuba buat dapat tak Arif? Tekan 4 dulu, sebab kita nak buat punca kuasa 4 kan. Tekan 4 dulu. 4. Lepas tu tekan shift, tekan ini, yang macam jerung tu. Tekan jadi macam ni. Lepas tu masukkan 0.0. Tengok dapat apa. Dapat tak sama dengan saya? 1/2. Ya, dapat kan? So, cara tekan dia sama je. Tekan 4 dulu, tekan punca kuasa berapa kita nak. Lepas tu tekan shift, tekan tanda jerung ni. Lepas tu dapatlah 0.5. So, sama dengan saya 0.5 ataupun 1/2. Boleh kan? Yang lain tak boleh kira tu pun bagi tahu. Ya, saya. Okay. So kita sambung. So macam itulah cara kira kalau nombor tu dia tak tercakap asas berapa. So buat je punca kuasa apa-apa dan masukkan nombor tu. So kalau dapat nombor cantik, nombor pecahan yang sikit-sikit, tak ada I, tak ada imaginary apa semua punca kuasa tu, boleh ambil lah nombor tu. Okay, kalau calculator kelas Wiz. Sekejap, saya ada gambar dia. Saya simpan semalam calculator kelas Wiz tu. Kelas Wiz. Okay. Ni kan calculator kelas Wiz kan? Tak. So, nampak tak calculator? Okay, nampak. Okay, untuk calculator kelas Wiz, sama juga tekan shift. Saya conteng sikit. So, tekan shift. Tekan ni. Yang ada X kuasa tu. Saya bulat dah. Pula. Shift. X kuasa tu. Lepas tu nanti dia akan keluar macam ni. Ni tak ada nombor. Ini pun tak ada nombor. So, masukkanlah 4 kat sini dan masukkanlah nombor full tu dekat. Nombor soalan tu dekat bawah tu. Cuba tekan. 0.0625 tadi. Try 0.0625. Ni cara tekan shift punca kuasa ni yang ada X kuasa tu, lepas tu masukkan 0.06.
25. 4. Punca kuasa 4. Cikgu, kalau nombor bulatnya negatif 32, macam mana nak kira untuk dapatkan indeks dia? Sama juga. Buat dalam kurungan. Dapat tak? Contoh saya buat punca kuasa 2, punca kuasa 4, punca kuasa 5. Dapat je. Boleh dah dapat punca kuasa 5. Terus dia tekan negatif 32, punca kuasa 5. Punca kuasa 5 negatif 32. Yang pakai kelas WIS, dapat tak tekan kalkulator? Dapat kan? Okay. So saya baik balik pada soalan tadi. Alright. So nombor 3 ni tak ada masalah. Guna je kalkulator, masukkan saja. Yang penting kan automatik salah lah. Okay, so soalan nombor 4 ni. Ramai yang tanya saya soalan nombor 4. Okay. Apa maksud soalan nombor 4 ni? Sebenarnya dia kata A darab A darab A. Sorry, saya salah bulat. A darab A darab A darab A. Ada berapa kali A? 4 kali A. So sama dengan 9 kuasa N. So sebenarnya ni adalah A kuasa 4 sama dengan 9 kuasa N. So boleh tahu tak A berapa? Boleh tahulah A tu sebenarnya sama dengan 9. N tu sama dengan berapa? N tu sama dengan Cikgu, saya tak dengar suara. Sakit-sakit Haa. Sangkut-sangkut suara dia. Sekejap, saya terang sekali lagi Okay. Macam ni cara buat dia. Okay, pertama sekali tengok. Dia ada A darab A darab A darab A. So ada berapa kali A? Ada 4A kan? So dia sebenarnya sama dengan A kuasa 4. Tapi dekat sini dia tak bagi tahu A kuasa 4. Dia cakap sama dengan 9N. So A kuasa 4 ni sebenarnya sama dengan 9 kuasa N. So A tu apa? A tu asas. 9 tu apa? 9 tu asas. So kita dah boleh tahulah A tu sebenarnya sama dengan 9. So N tu apa? N tu indeks. Indeks sama dengan berapa? Sama dengan 4. Macam tu je. Kita comparekan sahaja nombor dia. Sebab dia dah bagi tahu dah A darab A darab A darab A sama dengan 9N. Nyatakan keadaan dengan keadaan A ialah dan N ialah integer positif. Integer tu maksudnya nombor bulat lah. So inilah nombor bulat dia. A dia sama dengan 9, N tu sama dengan 4. Okay. So seterusnya, nombor 5, cara dia sebenarnya sama je macam yang kita nak cari nombor asas dia berapa. So kat sini kita tahu K kuasa 7 sama dengan negatif 128. So, gerak tak skrin saya? Nampak tak saya tulis? Nampak tak saya tulis K kuasa 7? Tak nampak. Nampak cikgu? Tak nampak? Nampak. Nampak? Ada yang tak nampak, ada yang nampak. Sekejap saya stop sharing sekejap. Okey. Okey. So K kuasa 7 sama dengan negatif 128. So sekarang kita nak cari K saja kan. Pindahkanlah kuasa 7 ni. So kalau pindah kuasa 7 dia akan jadi K sama dengan punca kuasa 7 negatif 128. Itu sahaja cara buat dia. Pindahkan kuasa tu untuk dapatkan K tu berapa. That's all. So yang ini pun sama juga. Kena carilah berapa dia punya asas, berapa dia punya indeks dia. Macam mana nak cari nombor 6 ni? Try and error. Tak ada cara lain dah. Itu je cara yang ada. Try and error, try and error. Sebab kita tak hafal benda tu. Kita tak tahu pun. Kalau saya tanya kan, 2 kuasa 3 pun saya pun tak tahu berapa. Saya tekan calculator je. Tak perlu hafal pun. Cuma kena pandai tekan dan try and error lah. Kalau tidak awak tak boleh buat.
Okay, yang ni bila masuk dalam kalkulator, punca kuasa 7 negatif 128. So awak akan dapat negatif 2. So ini jawapan dia negatif 2. Nombor 5, negatif 2. Okay, so saya bagi lagi masa 3 minit untuk lengkapkan apa yang nak tanya ke apa ke. Cikgu macam mana nak tekan punca kuasa 7? Awak pakai kalkulator apa? Sekejap. Casio. Rasio yang kelabu gelap tu ke? Cara tekan Casio kalkulator kelabu gelap tu. Okay, macam ni kan kalkulator awak, betul tak? Ya. Yang ni kan? Okay, cara tekan dia, kan nak tekan punca kuasa 7. So, pertama sekali tekan nombor 7 dulu. 7. Lepas tu, tekan. Dah. Lepas tu, bila tekan nanti dia akan terus. Betul. Masukkan nombor berapa yang awak nak masuk tu tadi. Apa nombor dia? Negatif 128. Negatif. Buat dalam kurungan negatif 128. Lepas tu tekan sama dengan. Dapat tak negatif 2 sama? Dapat. Dapat kan? So, note sikit kat situ. Okay, kalkulator kelabu cair sama je macam kalkulator kelas WIS ni tadi. Tekan shift, tekan yang ni macam begini bentuk dia. Sebenarnya cerita kalau awak nampak bentuk ni. Nampak tak warna kuning saya tunjuk ni. Punca kuasa ada kotak dekat atas kecil, kotak dekat bawah besar. So itulah dia punya butang. Tapi kan tekan shift. Betul kan? Zulaika. Okay, ada soalan tak? Okay, so kalau tak ada soalan, saya end dululah kelas kat sini. So boleh siapkan dan hantar ya. Yang mana yang tak hantar. Yang dah hantar tu okey lah, lega lah kan. Yang tak hantar tu make it as homework. So yang dah hantar tu lega sikit lah, berehat sekejap. Apa tu 1.1 tata tanda indeks tak ada kerja lagi. Tapi 1.2 dia akan a bit difficult sikit. Dia susah sikit sebab dia ada beberapa
hukum yang awak kena hafal. Hukum indeks. So hukum indeks tu kena tahulah macam mana apa benda. Kalau darab jadi tambah, bahagi jadi tolak, kalau kurungan macam mana nak buat, kalau ada kuasa dekat luar macam mana nak buat. So itu nanti nota saya akan bagi next week lah. Time plus kita saya bagi nota dan juga kita terus buat latihan dia. Okay, so inilah nota dia ni. Ni contoh. Contoh nota ni. Okay. So itu saja untuk kelas kita hari ni. So kita jumpa lagi. Kalau next time saya tak tulis soalan boleh tak? Boleh, boleh. Buat jalan kira je. Itu yang sebenarnya saya suruh buat. 1.1 je lah. Ya betul, 1.1 je. C nombor pecahan. 2C pecahan. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? So saya end kelas ni. Tidak ada. Tidak ada. Cikgu. So siapkan. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.